الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Imam Masjid Mukim Lunde, barisan kepimpinan masjid, barisan ahli jawatan kuasa masjid, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang penuh barakah ni, pada waktu yang Allah berkati, pada waktu yang sangat-sangat baik ni, kita dapat sama-sama berhimpun dalam rumah Allah dan berada di tempat yang baik. Kita dapat berhimpun dalam rumah Allah untuk kita tunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Satu nikmat yang besar bila mana kita dapat menzahirkan pengabdian diri kita kepada Allah. Berapa ramai yang mendapat nikmat ni? Bukan semua. Saya pernah sebelum tu saya nak memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Abdul Rahman bin Mat Sulaiman. Abdul Rahman bin Mat Sulaiman. Saya, mak ayah saya orang Kelantan. Itu je lah. Tapi saya dilahirkan dan dibesarkan di Kota Tinggi, Johor, selama lebih kurang 18 tahun. Lamalah besar di luar. Kemudian sambung pelajaran di Universiti Sains Islam Malaysia dalam bidang sarjana muda syariah. Dan sekarang berkhidmat, selepas tu saya berkhidmat di Pejabat Agama Jajahan Pasir Mas, bekerja di Kelantan, di Pasir Mas selama 3 tahun lebih kurang sebagai pegawai dakwah. Kemudian di Pejabat Agama Jajahan Kecil Lodging, dan seterusnya di Pejabat Agama Jajahan Jeli sebagai pegawai dakwah di sana. Dan sekarang saya dipinjamkan ke Intan Kampus Wilayah Timur selama 2 tahun sebagai pegawai perunding latihan di Intan. Walaupun tempat yang berbeza, di bawah kerajaan yang berbeza lah, iaitu Kerajaan Persekutuan, tapi bidang tugas lebih kurang sama. Kalau di Pejabat Agama, saya pun aktif dengan ceramah. Kalau di Intan pun ceramah juga, tapi lebih kepada penjawat awam dan perkara-perkara yang berkaitan dengan penjawat awam lah. Dan sekarang saya balik ni hanyalah semata-mata untuk tengok anak. Memang saya setiap minggu saya akan balik Kelantan, sebab anak saya di Kelantan, isteri saya di Pulau Pinang sebagai seorang guru. Guru di Pulau Pinang, di Georgetown, SK Sungai Gelugur. Jadi kami tiap-tiap minggu kami akan balik ke Kelantan. Anak berada di Pasir Mas. Pasir Mas Kelantan dijaga oleh mentua saya. Jadi insya-Allah tu sedikit pengenalan berkenaan dengan diri saya. Jadi saya ni memang mak ayah saya orang Macang, dan rumah saya pun di Macang.
Kenapa saya duduk di Pasir Mah? Sebab macang dilaporkan tak ada air selama beberapa hari. Jadi saya lari tempat lain lah, duduk rumah tua lah. Lari. Tu pentingnya air. Sebab itulah Allah sebut dalam Al-Quran, kalau kita tengok sejarah penubuhan tempat yang bernama Makkah, Makkatul Mukarramah. Mana asalnya Makkah ni? Air. Dia berasal dari air. Ada air, ada penempatan. Tak ada air, orang lari. Tak ada orang yang duduk dekat tempat yang tak ada air. Walaupun AKSB hanya memberikan tempoh lebih kurang 5 hari, 6 hari. 5 hari bulan hingga 11 hari bulan. Saya lari dah. Saya lari dah. Nak katanya nikmat air ni besar. Nikmat air ni besar. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita nak hitung satu persatu nikmat Allah, nescaya tak terhitung, banyak sangat. Setara air ni pun hilang sikit air, hilang sedikit saja nikmat air tu pun dah membuatkan kita gelisah. Tak ada orang yang nak duduk tempat yang tak ada air. Dan daripada situlah wujudnya tempat yang bernama Makkah. Asalnya daripada kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan isterinya Hajar dan juga anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dan daripada situlah wujudnya penempatan Makkah. Allah sebut dalam surah Yasin, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun walahum fiha jannat wa ja'alna fiha jannatum min nakhilin wa a'nabin fajjarna fiha minal uyun dan kami pancarkan daripadanya mata-mata air. Dan di antara tanda kebesaran kami, wa ayatul lahumul ardul maitah, bumi yang mati, ahyainaha, kami menghidupkan dia, wa akhrajna, dan kami mengeluarkan daripadanya, minha, daripadanya, habban, benih-benih, faminhu, dan daripadanya ya'kulun, kita boleh makan. Itulah nikmat. Allah bagi nikmat kita, hilang sikit saja nikmat kita, sudah cukup untuk menyusahkan hidup kita. Hilang sikit nikmat air, 5 hari je, pada rumah saya ada je boring. Tapi tetap nak juga guna air kerajaan sikit. Sebab boring ni kadang-kadang dia berpasir sikit, lebih kurang lah. Dah buat persiapan, tapi gitulah bila hilang sedikit daripada, Allah tarik sikit saja nikmat kita, celarulah hidup kita. Sekarang ni Macang, Pasir Putih dan Kota Baru Selatan tak ada air selama 6 hari. Tak tahu nak lari mana. Tu nikmat air, besar nikmat. Jadi kita berada dalam nikmat ni, kita duduk dalam masjid, kita berada dalam rumah Allah, kita dapat menghubungkan silaturahim, dan banyak besar. Tuan-tuan jumpa dengan jiran-jiran bila je? Hari Ahad hingga hari Khamis kerja. Keluar pukul 7, balik pukul 6. Keluar pukul 8, balik pukul 5. Bila boleh jumpa dengan jiran? Hari cuti rehat. Keluar pergi jalan-jalan, kemudian petang-petang nak makan goreng pisang dengan keluarga. Bila boleh jumpa dengan jiran? Masa ni lah. Satu nikmat besar, bila mana kita dapat menghubungkan silaturahim. Yang mana dah terputus lama tu kita jumpa. Kadang-kadang dengan jumpa jiran-jiran ni, jumpa dengan kawan-kawan di jiran sebelah rumah, orang tanya khabar, apa khabar, sihat ke? Segar selalu. Tanya khabar sikit je, segar selalu kita. Sebab itulah nikmat. Allah bagi nikmat pada kita dengan adanya masjid sebagai tempat untuk kita menghubungkan silaturahim. Sebenarnya harus kita syukuri setiap hari sepanjang masa. Dan tu sedikit pendahuluan kita pada malam ni, dan saya tertarik dengan surah yang pertama yang dibaca oleh imam tadi, iaitu wal adiyati dhabha, iaitu Allah bersumpah dengan kuda perang. Saya bila imam baca yang tu, saya fikir, kuda perang. Kenapa Allah bersumpah dengan kuda perang? Apa kelebihan kuda perang? Macam tu juga je dengan Allah bersumpah dengan masa. Kita tahu dah pentingnya masa itu emas, kan? Tapi bila Allah bersumpah dengan kuda perang, kenapa Allah bersumpah dengan kuda perang? Tak ada binatang lain ke? Dinosaur ke? Hebat lagi. Tapi kenapa mesti dengan kuda perang? Apa kehebatan kuda perang? Allah juga bersumpah dengan watin wa zaitun. Allah bersumpah dengan buah. Apa kelebihan buah ni? Allah bersumpah dengan kuda perang. Kenapa Allah bersumpah dengan kuda perang? Kuda perang ni dalam peperangan, dalam perang Badar ke perang Uhud zaman dulu, bila mana dapat maghanim, dapat harta rampasan peperangan, dia akan dibahagikan harta rampasan perang pada khamsah, kepada 5 bahagian. 1 bahagian untuk para tentera. Tentera dia akan dapat 1 bahagian. Tentera berkuda dia akan dapat 2 bahagian.
iaitu tentera satu bahagian, kuda satu bahagian. Kuda satu bahagian. Bahagian dia sama macam kita dah. Kalau gaji tentera ni 1,900 ataupun 2,000, kuda punya gaji pun 2,000. Gitulah ibaratnya. Dibahagikan gaji kepada kuda perang ni dalam peperangan ni sama bahagiannya dengan tentera biasa. Dan kalau kita tengok, bila mana Allah bersumpah dengan kuda ni, hebatnya Allah bersumpah dengan kuda. Tengok sekarang, bila sesuatu teknologi nak dikaitkan dengan kekuatan, kelajuan, dia akan gunakan horsepower, kuasa kuda. Kereta Ferrari, horsepower, kuasa kuda. Kereta Mercedes AMG, horsepower 390 horsepower. Aircon 3.5 horsepower, 1.0 horsepower. Dia akan disamakan dengan kuda. Tu wal adiyati dhabha. Dia cerita tentang apa? Tentang kuda perang. Jadi teringat tentang apa? Dalam surah Muhammad, tentang kuda. Ada juga sebut tentang kuda. Tentang harta rampasan perang dalam surah Al-Anfal. Dalam surah Al-Fathu pun juga ada menceritakan tentang rampasan perang dan pembahagian harta rampasan peperangan. Jadi itu sedikit perkongsian sebelum kita masukkan dalam tajuk kita pada hari ini. Yang saya nak kongsikan satu tajuk yang sangat-sangat ringkas, iaitu perasaan yang membawa manusia kepada kerosakan. Setiap kerosakan, setiap dosa yang kita lakukan, dia bermula dengan satu perasaan ni. Dia tak akan mula dengan yang lain. Memang satu perasaan ni je yang boleh membawa kita kepada dosa. Kalau kita nak ceritakan tentang perasaan ni, kita kena kembali kepada kisah Nabi Allah Adam alaihi salam. Sebab perasaan tu bermula daripada sana. Allah sebut dalam Al-Quran, bila mana Allah pada asalnya bumi ni dihuni oleh jin. Dan Allah perintahkan kepada bila mana jin melakukan kerosakan yang banyak sangat dekat atas muka, menumpahkan darah, merosakkan muka bumi ni, Allah perintahkan kepada malaikat yang diketuai oleh Iblis pada masa tu, ketua kepada malaikat untuk memerangi jin. Dikejar sampai ke hutan, sampai ke gunung, sampai ke bukit, sampai ke lautan, dan menyebabkan Iblis jadi bongkak. Maka pada masa itu Allah pun berkata, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan dekat atas muka bumi ni khalifah. Dekat atas muka bumi ni khalifah. Qalu, malaikat berkata, ataj'alu fiha, adakah engkau nak menciptakan sesuatu, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Engkau nak menciptakan sesuatu yang merosakkan muka bumi ni dan menumpahkan darah. Qalu a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa yang kamu tak tahu. Jadi Allah pun menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam. Bila mana Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam, Allah sandarkan jasad Nabi Adam alaihi salam dekat syurga macam ni. Ginilah, dekat pintu syurga. Macam ni, dekat dinding dia. Sandar macam ni. Kemudian Iblis pun nampak, dia tengok, benda apa ni, tak pernah tengok lagi ni benda ni. Iblis pun ketuk-ketuk. Ketuk gitu. Benda apa ni, tak pernah nampak lagi ni. First time tengok makhluk yang diciptakan daripada tanah. First time tengok. Selama ni tak tahu pun benda ni ada. Dia pun masuk dia ketuk-ketuk, bunyi kosong, tong tong tong, bunyi kosong. Itulah asal kita dulu macam itulah. Asal Nabi Allah, datuk nenek moyang kita dulu. Itulah asal dia. Seperti mana Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rahman, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Diciptakan manusia ni daripada tanah liat. Kal fakhar, seperti mana tembika. Tembika tu yang orang nak buat tempayan ke apa ke, dia ambil tanah liat, dia pusing, dia buat bentuk. Dan bila ketuk daripada luar tu kosong bunyinya. Gitulah asalnya. Jadi Iblis masuk dekat lubang mulut, masuk keluar ikut situ, masuk lubang lain, masuk keluar ikut situ, sehingga kan dia tahu apa kehendak makhluk ni, iaitu manusia. Tu asalnya kita dah kosong. Sekarang bila mana Allah tiupkan roh, maka mulalah adanya daging, mengalirnya darah, adanya jantung, organ-organ kita yang sempurna, menyebabkan kita boleh hidup sekarang ni. Asalnya kosong. Ni sekarang penuh ni. Kecuali perut sahaja. Perut tu bunyilah kosong sikit kalau ada angin lah. Jadi
Setelah Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah berkata, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, duduklah engkau dan isteri engkau dalam syurga. Jadi tentang kisah, kita biasanya kita pernah dengar kisah tentang apa? Tentang bila mana Nabi Allah Adam alaihissalam duduk dalam syurga, maka Adam alaihissalam boring, bosan. Yang menyebabkan dia meminta kepada Allah untuk menciptakan pasangan. Cuma kisah ni dalam saya baca satu tafsir, kata dia ambil daripada perjanjian lama, Taurat, Bible lah, perjanjian lama, Old Testament, dia ambil daripada Old Testament. Kemudian kisah ni yang kata Nabi Adam boring, sebab apa saya kata dia ambil daripada Taurat. Yang pertama, memang ada yang mengatakan macam tu, dan yang kedua, ada ke syurga yang boring? Ada ke syurga yang boring? Takkanlah syurga ni boring. Kalau syurga boring, itu dunia. Tuan-tuan pernah tak beli kereta, lepas tu sampai 5 tahun rasa nak tukar kereta? Boring lah. Sekejap je kereta ni kita beli, dalam masa 3 bulan je kita belek-belek kereta tu. Kita belek-belek kereta tu. Lepas tu puas lah. Cakap boring kereta ni. Dulu mula beli kereta, saya beli kereta dulu, belek kereta sebulan je, lepas tu puas lah. Cukup lah. Orang langgar ke apa, biar. Isteri kata, abang cat lah balik bang, cat semula, biarlah. Sebab lepas ni orang langgar lagi. Orang langgar lagi, calah lagi, biarlah orang langgar pun tak apa. Tak ada kita rasa kita nak berkira sangat, kita nak marah orang sangat. Biarlah. Lepas tu kita, saya memang banyak calah. Banyak calah kalau kita dululah yang dekat Pening. Jadi itulah dunia. Dunia ni memang boring. Dan dunia ni tempat yang sangat-sangat susah. Lepas ni kita tengok kenapa Nabi Allah Adam alaihissalam tergamak untuk melanggar larangan daripada Allah untuk mendekati pokok tu, daripada mendekati pokok tu. Apa perasaan dia? Jadi Allah perintahkan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Duduklah engkau dan isteri engkau dalam syurga. Fakula minha haitsu syi'tuma. Makanlah apa yang kamu kehendaki daripada dalam syurga ni, tapi dengan syarat wala taqraba. Jangan kamu mendekati hadhihi syajarah, pokok ni, fatakuna minaz zalimin. Kalau kau dekat juga dengan pokok ni, kau akan jadi orang yang zalim, iaitu menzalimi dirinya sendiri. Fawaswasalahum asyaitan. Maka bila mana syaitan ni memang dalam dendam dengan manusia. Memang sifat syaitan ni, dia sifat dia rasa dia nak berada di atas orang, dia tak nak berada di bawah orang lain. Dia nak sentiasa berada di atas seorang. Allah pun telah melaknat ataupun Allah telah mencelakakan sifat ni dalam surah Al-Humazah, iaitu wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang suka mengumpat dan orang yang suka mengeji. Kenapa dia mengumpat? Sebab dia nak berada atas orang tu. Kenapa dia mengeji? Sebab nak jatuhkan orang tu supaya dia berada atas dia. Sifat ni bukan kepada orang-orang bukan Islam sahaja, tapi kita sekali. Orang yang suka mengumpat dan orang yang suka mengeji. Allah kata wailul likulli humazatil lumazah. Yang suka meremehkan orang lain, yang suka mengeji orang lain, yang suka mengutuk orang lain, Allah celakakan dalam ayat ni. Wailul likulli humazatil lumazah. Sebab apa dia mula mengumpat orang, dia suka mengeji orang. Allazi jama'a malan wa addadah. Sikap ni dia bermula dengan orang yang suka mengumpul-ngumpul harta dan menghitung harta dia setiap hari. Duk hitung harta dia, tengok dalam dompet, oh tinggal sikit, padahal ada dalam 500 lagi, tinggal sikit dah rasa. Duit ada banyak lagi tapi hitung takut habis. Yahsabu annama lahu akhladah. Dan dia menyangka dengan adanya harta yang banyak dia akan hidup kekal. Saya suka dengan kekal, dia ada dekat dalam surah yang saya kongsikan ni, iaitu surah Al-A'raf ayat 19 juga ayat yang ke-20. Perasaan kekal. Perasaan kekal ni lah yang membawa manusia untuk melakukan kerosakan. Yahsabu annama lahu akhladah kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah, iaitu Allah akan masukkan dia dalam neraka hutamah. Yang mana neraka hutamah ni dia punya ganasnya neraka hutamah. Allazi jama'a allazi kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afidah. Dahsyat neraka hutamah ni, bila mana sekali masuk orang yang mencela dan juga mengumpat mengkeji ni, sekali dia masuk, bakal sekali tu sampai ke hati tu, afidah, hatta tattali'u 'alal afidah, sampai hati tu.
Cepatnya dia. Bukan sebab dia bakar lama sampai hati, tak. Cepatnya dia sampai hati lalu. Dan dalam sebuah hadis menyebut bahawa bila mana neraka hutamah ni bakar sampai hati, dia akan berhenti membakar. Cepat sangat. Dia akan berhenti bakar, tunggu tumbuh balik jasad dia ni sampailah ke kulit balik, bakar lagi. Cepat sangat. Terlalu cepat. Macam kita pakai noza. Pernah pakai noza. Noza ni kalau pakai periuk elektrik biasa, setengah jam baru masak nasi. Noza ni 7 minit je. Kenapa noza boleh 7 minit, periuk nasi biasa boleh masak setengah jam? Kenapa dia cepat? Sebab dia pakai konsep dalam ayat ni. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah. Di atasnya ada penutup yang tak bagi udara keluar. Tak bagi udara keluar. Macam noza kalau tutup tu, udara tak akan keluar langsung. Itu bagi pressure, tekanan. Periuk yang memberikan tekanan kepada barang dalam tu supaya haba dalam tu dia bakar lagi. Tu yang cepat masak tu. Sebab itulah kenapa api dalam neraka hutamah ni bila mana dia bakar sekali tu sampai ke hati selalu. Kalau neraka lain kulit je. Kulit sampai tahap 3 tu dia tumbuh balik. Kulit sampai tahap 3 tu dia tumbuh balik. Tapi neraka hutamah ni special untuk orang yang ada perangai macam perangai syaitan ni. Iaitu dia rasa dia nak ada dekat atas orang je, tak nak ada dekat bawah orang. Tu yang dia keji nak jatuhkan orang tu. Dia tak boleh tengok orang atas dia. Tengok orang atas dia keji jatuh, suka. Senyap dia. Jadi konsep dia dah ada dekat sini dah, macam termos kalau tuan-tuan letak air panas dekat dalam botol ni, dalam masa sejam sejuk lah. Tapi kalau letak air panas dalam termos tu, sama malam panas lagi. Sebab dia pakai konsep ni. Narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah. Di atasnya ada penutup, fi amadim mumaddadah, dan di sekelilingnya ada tiang-tiang besi yang menyebabkan angin udara tu tak akan keluar ke mana-mana. Itulah hebatnya orang buat noza, orang buat termos tu menggunakan teknologi neraka hutamah. Sebab tu dipanggil hutamah. Hutamah ni satu sifat yang ada pada pantai. Iaitu dia pantai ni dah akan memukul, laut ni dah akan pukul pantai, ombak ni akan pukul pantai, pukul berkali-kali. Tu panggil hutamah. Neraka hutamah ni dia bakar atas bakar, dan dia bakar lagi. Tu cepat sikit tu. Orang yang ada perangai macam perangai iblis, tak boleh tengok orang ada dekat atas dia nak jatuhkan lalu orang tu. Jadi Iblis ni fawaswasalahum syaitan. Maka iblis ni dia rancang macam mana aku nak jatuhkan dia. Macam mana aku nak buat dia supaya dia melanggar larangan Allah. Dia cuba untuk menanamkan fawaswasalahum syaitan. Mewaswaskan keduanya oleh syaitan liyubdiyalahuma. Dengan cara apa? Untuk mendedahkan ma wuriya anhuma min sawatihima. Untuk mendedahkan apa yang disembunyikan di sebalik pakaian mereka, iaitu aurat. Kenapa dia nak dedahkan aurat? Sebab aurat ni lambang aib seseorang. Bila seseorang tu dedah aurat, automatik jatuh aib dia. Contohlah, kita ambil contoh bahawa aurat ni melambangkan orang dedah aurat memang jatuh aib lalu. Imam masjid negara dekat negara lain lah, bukan negara Malaysia, menyertai sukan Olimpik renang berirama. Contoh ini tak ada pun, tak pernah berlaku. Rasa-rasanya jatuh tak aib dia. Pakai seluar dalam macam tu, menang, berenang rama-rama, juara Olimpik, pingat emas. Walaupun dia mengharumkan nama negara sekalipun, tapi sebenarnya dia menjatuhkan aib dia. Sebab apa? Aurat. Dia dedahkan aurat, dia nampakkan aurat dia. Walaupun dia menang Olimpik nombor 1 sekalipun, pingat emas dia bagi kepada negara 4 pingat emas, yang 100 meter, 400 meter, 1 kilometer boleh menang lagi. Walaupun dia mengharumkan nama negara, tapi sebenarnya dia telah menjatuhkan maruah dia. Sebab apa? Aurat. Jadi inilah yang Allah nak tunjukkan kepada kita. Apa yang dilambangkan dengan aurat ni adalah dosa. Aurat itu melambangkan dosa kita. Kalau kita dedahkan aurat, isteri kita dedahkan aurat, anak perempuan kita dedahkan aurat, sebenarnya dia telah menjatuhkan maruah seorang ayah. Dia telah menjatuhkan maruah seorang suami. Dia akan menjatuhkan maruah seorang ketua keluarga. Jadi
Itulah yang syaitan nak cuba dedahkan. Kenapa nak dedahkan aurat? Sebab dalam riwayat mengatakan Nabi Allah Adam alaihi salam tak pernah tengok aurat dia sendiri. Kenapa tak pernah tengok? Sebab tak pernah buka. Kenapa tak pernah buka? Kenapa nak buka? Kita buka baju sebab peluh. Kita buka baju sebab panas. Kita buka baju sebab baju dah busuk. Macam mana nak buka baju kat sedangkan syurga? Syurga mana ada busuk? Syurga mana ada panas? Peluh pun tak ada. Kalau peluh tu ada kat syurga, sama macam dunia itu. Jadi syurga tak ada peluh, syurga tak ada panas, syurga tak ada busuk, syurga tak ada kecing, tak ada begok, tak ada belaka. Jadi syaitan cuba untuk nak mendedahkan aurat Nabi Allah Adam alaihi salam untuk menjatuhkan aib dia. Sebab bila mana manusia diciptakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, diciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Asal jadinya manusia ni lahir je mulia selalu. Lahir je saja anak kita, Allah letakkan kemuliaan selalu pada dia. Ada satu kisah dalam zaman Khalifah Al-Mansur, kalau tak silap lah, khalifah pada zaman pemerintahan Bani Umayyah. Ada seorang suami ni, dia sangat-sangat cintakan isteri dia, sangat-sangat sayang isteri dia, sangat-sangat lah. Dia kata, tertalaklah engkau dengan talak 3 sekiranya kalau engkau tidak lebih cantik daripada bulan purnama. Maknanya dia letakkan talak 3 tu sekiranya kalau isteri dia tak lebih cantik daripada bulan purnama. Maksud dia kata bahawa isteri lebih cantik daripada bulan purnama tu je. Isteri kata, bang, Abang dah lafazkan talak. Mana ada orang lebih cantik daripada bulan purnama? Kan cantik bab bulan purnama. Pepatahnya, cantik bab bulan purnama. Maknanya bulan purnama atas kali cantik macam dia. Bengong jadi suami ni jumpa dengan khalifah. Dia kata, aku tak pernah dengar masalah ni lagi. Kumpullah para ulama dan semua menghukumkan jatuh talak, kecuali seorang sahaja ulama daripada mazhab Hanafi. Dia mengatakan tak jatuh talak. Sebab apa? Sebab firman Allah dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maknanya bila mana jadinya manusia ni, wujudnya kita, kemuliaan dah ada pada kita. Kita yang kena tinggikan kemuliaan kita, jangan menjatuhkan kemuliaan kita. Jangan dedahkan aurat, jangan buat sesuatu benda yang boleh menjatuhkan aib kita. Jadi syaitan cuba liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Maka dia pun berkata kepada Nabi Allah Adam AS dan juga isterinya iaitu Hawa, wa qala ma nahakuma, kau nak tahu tak wahai Adam dan juga Hawa, rabbukuma, kenapa Tuhan kamu berdua melarang kamu berdua an hadhihi syajarah, untuk mendekati melarang kamu berdua daripada mendekati pokok ni, illa, kecuali antakuna malakain. Kalau kau dekat dengan pokok ni, dekat dengan erti kata makan, antakuna malakain, engkau akan jadi malaikat. Bila sebut malaikat, dia takkan turun dekat atas muka bumi ni. Au takuna minal khalidin, ataupun kamu berdua akan jadi orang yang kekal hidup dalam syurga buat selama-lamanya, takkan turun dekat atas muka bumi. Jadi Nabi Allah Adam AS bila mana duduk dalam syurga ni, dia rasa memang sedap, suka sangat duduk syurga sebab senang. Apa sahaja, inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun, sesungguhnya ahli syurga ni, ashabal jannah, syughul, sibuk sangat-sangat, tak ada masa untuk boring. Fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal ara'iki muttaki'un, mereka berada di satu singgah sana, duduk zilal ni mana satu teduhan, zilal maknanya bayang, berada di bawah bayangan menyebabkan dia sejuk segar. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un, bagi mereka apa sahaja jenis-jenis buah dan apa sahaja yang mereka kehendaki. Senang. Tapi Nabi Allah Adam AS tahu dunia tu macam mana, perasaan hidup dekat dunia macam mana. Sebab dunia ni susah, tak ada perkara yang senang dekat atas muka bumi ni, semua susah lah ke, payah lah ke. Macam mana Nabi Allah Adam AS tahu benda ni? Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, diajarkan kepada Nabi Allah Adam AS segala jenis ilmu dan nama-nama. Maka dia tahulah dunia macam mana. Dan memang pun Allah dah sebut, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dekat atas muka bumi ni khalifah, bukan dekat syurga. Jadi
perasaan ingin kekal. Inilah perasaan ingin kekal inilah yang mendorong Nabi Allah Adam alaihi salam untuk melakukan larangan Allah, untuk melanggar larangan Allah, untuk tinggalkan apa yang Allah larang ni, dia untuk buat apa yang Allah larang ni dan tinggalkan apa yang Allah perintahkan, untuk nak langgar larangan Allah. Jadi sebab apa? Perasaan ingin kekal. Macam yahsabu annama lahu akhladah. Dan kalau dalam surah Al-A'raf juga surah yang sama, ayat yang ke-176, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi. Kalau kami kehendaki, kami nak naikkan darjat dia, walakinnahu, akan tetapi dialah yang memilih akhlada ilal ardi, nak kekal dekat atas muka bumi ni. Rasa perasaan kekal, maknanya dia rasa bahawa esok dia hidup lagi, tahun depan dia hidup lagi, 2 tahun depan dia hidup lagi, umur dia panjang lagi, nyakit 3 serangkai tak ada, nyakit jantung tak ada, buah pinggang molek tahap 1 lagi, tahap 2 lagi, belum masuk tahap 3, 4 lagi, molek lah. Tak payah apa, tak risau pasal buah pinggang. Bila cek kecil manis, makan pun setakat 5 je, tak pernah sampai 12 lagi, okey lagi, sihat lagi. Jadi perasaan ingin kekal ni lah yang menyebabkan Nabi Allah Adam alaihi salam melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia tahu dunia memang susah. Tuan-tuan nak datang ke masjid, susah tak? Oh, susah. Sebab apa? Nak kena mandi dulu. Maghrib tak apalah, sebab air tu okey lagi, panas. Kadang-kadang air tak ada, malah lagi masjid. Air tak ada, nak ambil wuduk pun payah. Lepas tu dengan apa, kena pakai mask lagi, dengan kena bawa sejarah sendiri lagi, kan susah tu. Payahlah ke masjid ni. Apa semua susah lah ke? Hidup dekat atas muka bumi ni. Nak start motor tak hidup, minyak tak ada, Allah susah juga. Nak nikah susah juga. Kan ada keluar berita dalam 3-4 minggu lepas tentang seorang lelaki yang nak nikah. Nak nikah pun susah. Ada seorang lelaki yang nak nikah, yang dia kumpul duit bermula daripada bulan 1 tahun lepas sehinggalah sekarang, dan dia berjaya kumpul sebanyak RM19,000 dalam masa setahun. Dia kerja kilang, gaji 1,500 bulan. Macam mana dia kumpul duit dalam masa setahun? Dia berjaya kumpul sebanyak RM19,000 hanya semata-mata untuk nikah. Gaji 1,500 sebulan. Kalau kerja selama 10 bulan, gaji dia 15,000. Kalau setahun, 18,000. Maknanya dalam tempoh setahun sehinggalah Januari baru-baru ni, dapat gaji baru-baru ni, dia telah berjaya simpan sebanyak 19,000. Lepas tu dia makan apa dengan gaji dia? Dia terpaksa kena OT. Dia kena kerja lebih masa. Kerja lebih masa sejam RM1, apa RM10 kan? Nak makan kena OT. Tak OT tak boleh makan. Sanggup sewa dalam dom RM50 sebulan. Tak nak sewa rumah. Sewa rumah kena bayar 300-500 sebulan. Sewa dom RM50 sebulan. Yang kena, kalau nak pergi mandi tu, tunggu dekat depan bilik air baru boleh mandi. Kena tunggu turn awal-awal tu. Hak tu semata-mata untuk nikah. Nak kata nak nikah pun payah. Nak nikah pun payah. Sampai dia kena berkorban selama, bayangkanlah, selama hidup, selama dia kerja setahun tu, dia makan atas hasil OT sahaja, overtime je. Bayar motor, bayar sewa dom, bayar untuk makan minum dia, sanggup berlapar selama setahun tu semata-mata untuk nikah. Nak kata nak nikah pun payah dekat dunia ni. Itu yang nak nikah. Yang nak, lepas tu nak beranak pula. Nak beranak payah juga. Barang mahal. Pampers berapa satu paket tu? Kalau duduk dekat Kemaman, saya dekat Kemaman, dekat Pasaraya Mesra, yang dekat sini Pampers harga 29, yang dekat tempat situ tu Pampers harga 46. Beza harga RM17. Beza dia. Pampers lagi, kawan saya yang dah bernikah dekat dengan 10 tahun, anak tak ada, buat IVF, kos RM27,000. Dia kata dia habis duit setakat ni RM27,000. Nak anak pun payah. Nak jadikan nyawa tu payah juga. RM27,000. Kalau contoh tak jadi, dia nak simpan embryo dia tu, kos untuk simpan setahun RM5,000. Dia buat dekat KL. Dalam proses sekarang ni. Bayangkan, nak anak pun payah. Lepas dapat anak pula, nak jaga pula payah. Kena bangun tengah-tengah malam. Dunia tu lah. Itulah dunia. Susah lah ke? Tuan-tuan nak beli baju pun payah. Kena kerja. Kena ada duit. Nak ada duit kena kerja. Kerja letih. Hidup tu, nak hidup tu
Mati payah juga. Mati payah. Anak-anak bergaduh lagi ubuk harta. Lepas tu dengan nak gali kubur 400. Sebelum gali kubur tu kena report polis dulu untuk dapatkan permit kubur. Nak mati payah juga. Cari daun bidara, kain kapan mahal harga berapa. Sekarang telur pun naik harga. Naik belaka Allah letihnya. Kalau itu kita tak apa mujur sebab kita punya sistem dekat dalam untuk orang Islam ni, tanah kubur ni biasanya diwakafkan. Orang wakaf jarang dibeli tanah untuk kubur dia. Biasanya tanah kubur adalah tanah yang diwakafkan oleh sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang diwakafkan tanah untuk kubur. Tak payah beli tanah, tak payah beli lot tanah untuk kubur. Saya nak tempah awal-awal. Kalau orang Cina berapa kos untuk mati? Kos untuk mati paling kurang 20,000. Sebab tanah kubur nak beli 10,000. Dia bukan free. Cina kena beli. Dia kenapa nak wakaf Cina? Siapa yang nak menguruskan harta wakaf tu? Di mana ada istilah wakaf? Macam kawan mak kepada kawan isi saya, dia meninggal dalam tahun 2019. Dia meninggal. Dan sebab tu kalau kita ada kawan Cina, kalau kita nak bagi sumbangan apa-apa, jangan bagi sumbangan selepas dia dah kebumikan, dah tanam. Bagi sumbangan sebelum. Sebab orang Cina takkan terima selepas. Dia terima sebelum je. Kita saut belaka. Setahun dah mati pun kita terima lagi. Yang dah mati setahun dah, orang bagi kita ambil lagi. Cina tak ambil dah. Lepas mati, lepas tanam tak ambil dah. Sebab dia nak guna masa sebelum tanam. Sebab kos untuk beli tanah tu, kos untuk beli tanah mati tu kos dia 10,000. Keranda dia tu lepas tu mudah-mudah bakar lah. Bakar tu tak ada sampai 20,000. Lepas tu hanyutkan simpan abu tu dekat rumah. Gitulah. Kalau itu kos rendah. Kalau kos tinggi yang nampak tu, yang ada kubur-kubur tu, tu orang kaya tu. Tengoklah dia buat kubur, kemudian nak kos untuk berlindar tu. Kita berlindar baru 400. Sekali dengan batu nisan tu, dia berlindar dia tu dekat ribu-ribu. Keranda ribu-ribu juga. Kos untuk nak kos semua sekali tu saya kata hampir 20,000. Dia kata hidup pun susah, mati pun susah. Lepas tu orang Cina ni, kalau duit tak ada, lu jangan matilah. Susah anak-anak nanti. Kena hidup sampai bila-bila. Katanya hidup dekat atas muka bumi ni payah. Sebab itulah Nabi Allah Adam AS bila dengar apa yang syaitan kata ni, illa an takuna malakain au takuna minal khalidin, tu yang dia nak makan buah tu. Sebab tu buah tu dipanggil sebagai buah khuldi. Bukan nama tu dalam Al-Quran, tapi nama tu diambil daripada tujuan dimakan tu untuk nak kekal dalam syurga buat selama-lamanya. Jadi perasaan ingin kekal ni bukan perasaan yang ada sejak dulu sampai sekarang ada. Kita rasa tengok sekarang produk-produk jutawan siapa yang antara jutawan yang kita kenal yang famous, Ali Shukri. Produk apa yang dia tawarkan? Kecantikan. Kekal cantik lah tu. Tu yang ramai beli tu. Sebab yang dia tawarkan kekal cantik, kekal muda, kekal anjal, kekal putih lah, kekal tak ada jerawat, kulit licin. Kekal. Tengok ubat untuk lelaki, ubat kuat. Kekal kuat sama je. Dia nak tawarkan benda-benda yang kekal. Sebab manusia suka kekal. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, banyak Allah tawarkan dalam Al-Quran, khalidina fiha abada wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan kekal. Banyak Allah tawarkan dalam Al-Quran kekal. Sebab apa? Allah tahu manusia suka kekal. Dan kekal inilah yang membawa kepada wattaba'a hawa, akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Dia perasaan ingin kekal dekat atas muka bumi ni dan dia mula melakukan dosa. Contohlah, saya nak bagi contoh. Kalaulah saya dapat ilham, tak ada contoh je. Dapat ilham yang mana tuan-tuan semua dekat sini, dalam masa Allah bagi ilham pada saya, sebab tuan-tuan semua memang ada hajat untuk nak mati dalam keadaan yang baik, mati di tempat yang baik, pada masa yang baik, waktu yang baik. Jadi Allah kata tuan-tuan semua akan mati nanti. Kita semua akan mati di masjid ni pada pukul 10 malam nanti. Nak tanya tuan-tuan nak pergi mana lepas ni? Tuan-tuan semua akan mati pukul 10 malam nanti. Kita semua akan mati pukul 10 malam nanti. Allah bagi ilham pada saya. Tak ada pun, contoh je. Rasa-rasanya tuan-tuan nak pergi mana lepas ni? Nak balik dulu ke?
Makan Maggi dulu ke, atau makan colet dulu ke? Tak dah kan? Nak duduk masjid ni sama mati. Itulah rasa, bila kita rasa dekat dengan mati. Tapi cuba, kalau Allah bagi ilham pada saya, disebabkan tuan-tuan ni mujahadah datang masjid, maka Allah bagi ilham pada saya, tuan-tuan ni hidup 30 tahun lagi. Nak pergi mana lepas ni? Balik dulu ke? Balik terus lah. Buat apa duduk masjid? Lambat lagi mati, 30 tahun lagi mati. Sebab perasaan kekal, perasaan hidup lagi lepas ni, itulah yang membawa kepada Nabi Allah Adam AS nak melakukan larangan Allah. Saya pernah ceramah di sebuah surau di Pasir Pekai sana, tahun 2017, kalau tak silap 2017. Ada masa saya pergi ke surau tu, saya mari awal, saya tengok ada seorang lelaki ni, dia susun selipar, dia nyapu-nyapu dekat depan tangga surau tu. Baik cakap, bagus orang ni. Mari awal, Allah, mulianya dia. Lepas isyak tu, saya tanyalah kepada AJK surau tu. Dia kata orang ni, dia dapat tahu daripada doktor, dia sebenarnya dia terlibat dengan dadah, dan dia ada AIDS, dan doktor sahkan dia akan mati, hidup dia boleh hidup dalam tempoh 5 bulan lagi. Tu mari masjid tu, sebab dia rasa 5 bulan lagi, dekat dah. Lepas tu saya mari sekali lagi dalam bulan 8 tahun 2017, tahun yang sama. Saya mari sekali lagi, tengok tak ada dah dia. Tak ada dah. Mati dah lah dia. 5 bulan lepas dah kan. Lepas habis solat isyak, saya tanya AJK masjid, mati dah ke orang tu? Cakap, tak ustaz. Lepas 5 bulan tu hidup lagi dia. Dia frah dengan doktor tu, tak mari masjid lah, sebab dia tahu dah 5 bulan tu tak mati, maknanya lambat lagi dia mati. Tahu lambat lagi mati. Dia rasa esok dia hidup lagi, bulan depan dia hidup lagi. Doktor kata tempoh masa untuk hidup dia tu 5 bulan lagi. Lepas 5 bulan tak mati-mati, tak mari lah masjid lepas tu. Memang tak mari. Tak mari dah. Lepas tu dah tak mari. Tak tahulah sekarang dia hidup lagi ke tidak, wallahu alam, tak tahulah. Sebab dah lebih kurang dalam 4 tahun dah berlalu, dalam 3 tahun lebih dah berlalu. Tak tahulah dia hidup lagi ke tidak. Tapi perasaan kekal, kita akan hidup lagi, itulah yang membawa kita untuk melakukan dosa. Sebab itulah Allah banyak kali pesan pada kita dalam Al-Quran, Nabi pesan dalam hadis, untuk kita sentiasa mengingati mati. Sebab perasaan ingat mati inilah yang kita akan buat baik sentiasa. Aku nak mati lepas ni buat baik. Arwah kakak saya dapat tahu dia kanser tahun 2014 bulan 4. Dan doktor sahkan bahawa dia ada tempoh dalam masa 4 bulan. Bulan 4 dapat tahu, 4, 5, 6, 7. 30 Julai tahun 2014 meninggal 4 bulan. Kanser paru-paru tahap 4. Tahu tu tahap 4 lalu. Doktor kata 4 bulan lagi, 4 bulan meninggal. Tak apalah tahu. Kita ni tak tahu bila lagi. Semalam ada seorang mertua kepada adik ipar abang saya. Nak pergi sembahyang Jumaat, dia dah kena dah kena minor stroke dah. Nak pergi sembahyang Jumaat. Naik motor tu, dia duduk belakang, gendong belakang. Naik motor tu, kain dia sangkut masuk dekat dalam rim motor. Jatuh mati. Stroke lama dah. Masuk kain dalam rim motor tu, jatuh mati. Tak apalah, mujur nak pergi masjid. Tempat baiklah hari Jumaat. Kita tak tahu bila. Arwah kepada ayah kawan saya yang dah kena stroke daripada tahun 2007. 2000 tahun 2000. Kena stroke semenjak tahun 2000 lagi. Punya stroke memang stroke penuh. Memang terbaring. Baru meninggal tahun lepas. Lama kena stroke, dekat dengan 21 tahun. Tak mati-mati lagi. Ada orang kena stroke setahun mati. Ada orang kena stroke 20 tahun tak mati-mati. Yang kalau pernah tengok berita tahun 2019, seorang anak-anak ni, keluarga ni, dia pergi melawat ayah dia yang sakit dekat hospital. Nazak dah. Sakit lah dekat hospital, pergi lawat. Pergilah tidur dekat hotel. Mandilah anak-anak semua, cucu-cucu yang si ayah ni lah. Cucu tu mati lemah. Dia orang sihat ni, pergi lawat orang sakit, dia mati dulu. Kita tak tahu bila kita mati. Sebab itulah Nabi Allah sebut dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ingat matilah tu. Man yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, orang yang ingat mati ni, hendaklah dia memuliakan tetamu.
Banyak saranan Allah dan juga Nabi dalam Al-Quran dan juga hadis tentang untuk kita mengingati mati, sentiasa ingat mati, sebab ingat mati inilah yang akan membuatkan kita untuk sentiasa buat baik. Jadi apa yang dapat kita simpulkan pada hari ini iaitu perasaan ingin kekal inilah. Perasaan kita rasa esok kita hidup, tahun depan kita hidup, 2 tahun depan kita hidup lagi, itulah yang membawa kita untuk melakukan dosa dalam sehari-hari kita ni. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Dan Allah bagi perumpamaan, famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas. Maka perumpamaan orang yang rasa kekal, tadi kita tengok dekat dalam neraka macam mana. Ni perumpamaan Allah bagi contoh orang yang rasa kekal, esok dia hidup dan dia melakukan dosa sebabkan dia rasa kekal. Famathaluhu kamathalil kalbi, dia macam anjing. Allah kata perumpamaan dia sama macam anjing. In tahmil alaihi yalhas, apa orang bawa dia, panggil dia, bagi dia makan, dia jeli lidah, nak lagi. Au tatrukhu yalhas, tolak dia, sepak dia, tendang dia, tak bagi dia makan, yalhas, jeli lidah, nak lagi. Sebab dia rasa dia kekal lagi. Jadi perasaan yang kekal inilah yang Allah kutuk dalam Al-Quran, Allah nyatakan dalam Al-Quran, Allah celakakan dalam Al-Quran, yang mengatakan orang ni dihumban dalam neraka hutamah. Orang ni Allah kata macam anjing. Bukan saya kata macam anjing, tu Allah kata famatalu kamathalil kalbi, perumpamaan dia sama macam anjing. Bukan dalam cerita cat gangster ni lu macam anjing, tak. Memang dekat dalam Al-Quran Allah sebut famathaluhu kamathalil kalbi. Jadi insya-Allah moga-moga dengan pertemuan kita yang singkat, dan ni pertama kali saya datang sini untuk kuliah. Saya pernah datang untuk solat Zuhur di sini masa saya pergi jalan-jalan dekat KB, datang solat Zuhur di sinilah, berjemaah masa tu. Biasa datang sebab solat. Ni kali ni saya datang untuk pertama kali untuk kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian satu sahaja tajuk, iaitu tajuk tentang perasaan yang membawa kepada kerosakan ataupun dosa. InsyaAllah kalau ada jodoh kita bertemu lagi. Segala yang baik datang daripada Allah. Kalau ada kelemahan, kesalahan, kalau ada terkasar kata, tersilap ke, saya minta maaf banyak-banyak. Segalanya atas kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.